warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, Cikgu alias Ben Mat Amin merupakan seorang guru pakar yang telah lama berkhidmat dalam bidang pendidikan. Pada hari ini, TVPSS SKT5 rasa sangat bertuah kerana berpeluang menemu bual beliau bagi berkongsi pengalaman dan ilmu dalam bidang pendidikan. Mari kita ikuti temu bual ini. Jom kawan-kawan. Cikgu sudah berkhidmat selama 35 tahun, 4 tahun sebagai guru sementara di sekolah menengah dan 31 tahun guru di sekolah rendah. Cikgu mendapat pendidikan di Maktab Perguruan Tengku Apwal Al-Fuzan Kuantan, dan cikgu mula mengajar di sekolah SK LKTP Terengganu 1, Perda. Kemudian di situ cikgu bertugas selama 4 tahun. Selepas itu cikgu berpindah ke sekolah SK LKTP Terengganu 4 dan bertugas di sana selama 23 tahun. Dan yang terakhir di sekolah SK LKTP Terengganu 5 selama 4 tahun. Sebagai guru yang banyak pengalaman, bolehkah cikgu kongsikan jawatan yang telah cikgu sandang sepanjang tempoh perkhidmatan? Sebagai guru matematik, cikgu selain daripada guru matematik mata pelajaran, cikgu juga memegang jawatan. Mula-mula cikgu sebagai pemeriksa kertas, kertas UPSR, kemudian menjadi ketua, menjadi apa ni, kemudian menjadi ketua pasukan penanda. Selain daripada itu, cikgu juga menjadi penceramah bagi mata pelajaran matematik, dan hampir semua sekolah di daerah Mesing cikgu dah berceramah. Juga cikgu sudah berceramah di daerah Rumpin, di Pahang, juga di Kota Tinggi. Selain itu juga cikgu juga bertanggungjawab dalam membina modul kemahiran berfikir bagi PPD Mesing. Cikgu, bidang kepakaran cikgu ialah matematik. Pada pendapat cikgu, adakah matematik ini suatu subjek yang sukar untuk dipahami? Okey, sebelum cikgu nyatakan pendapat cikgu, kalau kita lihat pada satu kajian yang dibuat oleh universiti, dia menyatakan bahawa 85% ibu bapa mengatakan bahawa subjek matematik adalah subjek yang sukar bagi anak mereka. Dan pun ada pendapat cikgu juga, orang yang mengajar matematik, cikgu dapati memang betul, mungkin betul andaian yang diberi oleh ibu bapa tu memandangkan kesukaran cikgu untuk kesukaran cikgu untuk menjadikan murid cikgu 100% bagus. Jadi mungkin ini disebabkan kadang-kadang dari segi sains 5 hingga 10% murid ini sebenarnya dia mengalami satu situasi yang dipanggil daikakalia. Daikakalia ni ialah maksudnya kegagalan otak berfungsi. Bila orang tu dia ada penyakit daikakalia ni, dia mengalami kesusahan untuk mengira, untuk melakukan kerja-kerja yang berkait dengan matematik. So biasanya adalah logik, kalau 5 hingga 10% murid tu gagal dengan matematik, mungkin disebabkan pada keadaan otak mereka tu. Cikgu, ramai murid beranggapan matematik merupakan satu subjek yang sukar. Pada pendapat cikgu, bagaimanakah murid-murid dapat meningkatkan penguasaan dalam bidang matematik? Jadi kalau mengikut apa yang cikgu
Cikgu lihat untuk matematik ini satu pelajaran yang senang sekiranya murid melakukan 5 amalan. Yang pertama, mereka berlatih sebanyak yang mungkin buat latihan. Kemudian bila mereka belajar matematik ni, kedua, mereka perlu pergi kepada soalan masalah harian dulu. Mereka kena belajar yang itu dulu. Dan cari soalan masalah harian yang mudah, yang sederhana. Jangan cari yang susah. Itu cari dulu. Yang ketiga, sekiranya ada sebarang masalah berkaitan dengan kerja, boleh mestilah dapatkan penjelasan daripada cikgu atau rakan yang pandai dalam matematik. Itu langkah yang ketiga. Dan langkah yang keempat, mencatat segala nota dan formula dalam buku khas. Yang kelima, bila kita melakukan kerja matematik, jangan lupa kepada asas matematik. Asas matematik ialah mengetahui fakta asas pengiraan. Itu saja. Apakah matlamat peribadi cikgu sebagai seorang guru sekolah? Cikgu punya matlamat ialah pertama, cikgu nak anak murid cikgu dia mempunyai pemikiran division thinking. Division thinking ni maksudnya ialah dia melihat sesuatu soalan tu atau sesuatu masalah tu, dia bila dia tengok masalah tu, dia jangan terus mengatakan inilah jawab, inilah cara untuk menyelesaikan masalah tu. Dia tak boleh memberi satu keputusan yang segera. Sebaliknya dia mestilah menggunakan brainstorming, iaitu mendengarkan banyak cara menyelesaikan masalah tu. Kata satu masalah, mestilah ada 5 atau 6 cara mengatasi masalah tu. Jadi daripada 6 masalah tu yang disenaraikan tu, nanti dia akan memilih satu yang terbaik untuk diri dia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu kita panggil dia sebagai pemikiran division atau division thinking. Yang kedua, cikgu nak anak murid cikgu mempunyai pemikiran yang lateral. Lateral ni dalam bahasa Inggeris dipanggil lateral thinking. Lateral thinking bermaksud kita berfikir di luar kotak. Contoh cikgu bagi satu nama yang terbaik, yang terhandal yang terkenal di dunia seperti Steve Jobs. Steve Jobs ni dia tengok handset ni. Bila dia tengok handset, manusia berhubung dengan komputer dengan menggunakan keypad tu. Dia main menekan baru dia dapat berhubung dengan komputer tu. Tapi dia dengan lateral thinking dia tadi, dia telah mengubah, di mana manusia tak perlu lagi menekan keypad. Sebaliknya dengan menggunakan screen touching, dengan menggerakkan touching pada tu, itu kita panggil dia sebagai lateral thinking, iaitu dia berfikir di luar kebiasaan manusia. Yang kedua, kalau kita tengok Elon Musk ni seorang yang juga hebat dalam lateral thinking. Dia dapati bahawa manusia menaiki kereta dengan menggunakan gas, dan dia ubah. Dia membuat satu kereta yang tidak menggunakan gas lagi, tapi menggunakan elektrik. Itu maksud cikgu lateral thinking. Jadi kalau cikgu punya satu daripada target cikgu kepada anak murid cikgu ialah mereka mempunyai 2 pemikiran. Satu, division thinking. Yang kedua, lateral thinking. Itu. Okay. Bolehkah cikgu kongsikan berkenaan cabaran-cabaran yang paling sukar dihadapi oleh warga pendidik pada masa kini? Cikgu rasa satu daripada masalah pendidik pada masa kini ialah dia berkaitan dengan simplicity. Simplicity ni maksudnya kesederhanaan. Kadang-kadang bila dia mengajar satu benda yang sukar kepada murid, murid tak faham. Jadi murid tak faham, dan cikgu itu sentiasa bertanya-tanya, apakah cara yang paling sesuai sekali untuk menyampaikan kepada murid supaya murid faham apa yang nak disampaikan tu. Jadi simplicity satu benda yang perlu
diperolehi oleh guru, oleh guru pada masa kini bila berdepan dengan murid. Sebab apa? Murid akan cepat faham bila satu kaedah yang sesuai untuk mereka dipraktikkan pada mereka. Akhir sekali, apakah nasihat cikgu untuk kami sebagai murid untuk mencapai kecemerlangan di masa hadapan? Okey, untuk murid cikgu cadangkan pertama sekali murid mesti mempunyai satu frame of mind, iaitu kita mesti ada satu bingkai pemikiran. Dekat dalam bingkai tu kita letakkan satu, iaitu minat belajar. Itu pertama. Yang kedua, kita mesti meletakkan dalam kita punya bingkai pemikiran kita tu ialah accountability. Accountability ni bermaksud kita bertanggungjawab kepada apa saja tugasan yang diberi pada kita. Contoh, cikgu bagi latihan, kita pastikan kita menyelesaikan latihan itu dengan kita sendiri buat. Kita tak tiru orang lain. Kita cuba menyelesaikan tugasan itu dengan kita dengan berbincang kawan ke, berbincang guru ke, itu accountability. Yang ketiga, murid mesti sentiasa membaca buku untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Kita dan juga murid mesti mempunyai ketahanan, tidak mudah berputus asa. Bila berjumpa dengan kegagalan, kita perlu lihat pada kegagalan tu. Jangan tengok kegagalan tu sebagai satu benda yang menghukum kita. Sebaliknya kita lihat di sebelah kegagalan tu, mungkin ada beberapa benda yang kita boleh belajar daripada kegagalan kita. Terima kasih banyak cikgu atas perkongsian ilmu pada hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang cikgu sampaikan ini dapat dijadikan panduan dan penyuntik semangat warga sekolah, khususnya murid-murid dalam membina kecemerlangan diri. Terima kasih cikgu dan selamat menyambut Hari Guru. Demikianlah tadi temu bual kami bersama Cikgu Alias bin Mat Amin. Marilah kita bersama-sama menghayati dan menjadikan setiap ilmu yang beliau kongsikan sebagai penyuntik semangat untuk terus membina kecemerlangan di masa hadapan. Sekian sahaja dari kami, kru TV PSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.